Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mertajam. Pada masa ini saya tinggal di Kluang Johor. Jadi selamat menyertai YouTube channel saya, Dr. Lee Grammar, di mana pada masa ini, sesi ini saya akan berkongsi dengan kalian apakah WASA ataupun UASA. Sebagaimana kita boleh lihat di papan sini, WASA bermaksud ujian akhir sesi akademik, UASA. Jadi ini bukan satu peperiksaan di mana seluruh negara serentak menduduki peperiksaan seperti dahulu UPSR ataupun PT3 ataupun PMR, tidak. Jadi yang WASA ini adalah dipanggil sistem terbaru untuk SJKC, SJKT, SK dan SMK atau SM, tingkatan 1 hingga tingkatan 3 sekolah kerajaan. Jadi yang ujian akhir sesi akademik ini, sesi akademik maksudnya sepanjang tahun belajar. Pada penghujung tahun kita mengadakan satu peperiksaan untuk semua pelajar. Dan peperiksaan itu dipanggil WASA. Oke? Nomor 1. WASA diadakan pada hujung tahun akademik. Akademik di sini maksudnya pembelajaran selama 1 tahun. Dan target audience ataupun ia ditujukan kepada fokusnya adalah darjah 4, darjah 5 dan darjah 6. Dan ia bukan satu pengganti untuk UPSR, tidak. Kadang-kadang kita boleh mendengar ibu bapa yang sangat khawatir, anak WASA-nya keputusan tidak baik. Jangan bimbang, sebab ia bukan seperti UPSR 6 tahun peperiksaan 1 kali. Wah, bimbang 6 tahun, dia baru belajar ini. Tidak, sebab WASA ini diadakan setiap tahun. Jadi peperiksaan itu untuk tahun itu, kita tengok keputusan, kita boleh tahu tahun ini keputusannya sebegini. Dan subjek yang dia sangat bagus ini, subjek yang kurang bagus ini. Dan kita buatlah, kita memperbaikilah subjek-subjek yang mana anak kita tidak begitu baik dan belum menguasai, begitulah. Sebab WASA itu setiap tahun. Dan seperti tadi saya sebut, dia bukan pengganti UPSR. Sebab UPSR itu 6 tahun habis belajar baru ada peperiksaan. Tapi perbezaan dengan WASA ialah WASA itu diadakan pada penghujung setiap tahun untuk darjah 4. Kemudian waktu dia ke darjah 6 ada lagi, darjah 5 ada, darjah 6 ada lagi, sebelum dia pergi ke tingkatan 1. Maka tingkatan 1 teruskan, masih ada WASA. Tingkatan 2 masih ada WASA. Tingkatan 3 masih ada WASA. Ini perbezaannya, dia bukan berapa tahun 1 kali, tetapi setiap tahun. Maka kita boleh lihat perkembangannya setiap tahun. Jadi tahun itu kita tengoklah subjek-subjek yang dia menduduki, dan kita tengok yang mana dia perlukan bimbingan lebih. Okey? Jadi yang WASA ini adalah kita panggil PBS, pentafsiran berasaskan sekolah. Jadi pentafsiran itu berasaskan tempat dia belajar. Jadi dunia dia ialah sekolah dia sendiri. Dan ia akan periodically evaluate students. Jadi dia akan membuat taksiran periodically, 1 tahun 2 kali kah, 1 tahun 1 kali. Dia akan mentaksir pelajar dalam bidang akademik dan
extracurricular areas. Extracurricular areas kita tahulah co-curricular, okay? Co-curriculum. Jadi dia bukan yang dewasa ini, dia bukan seperti saya sebut tadi 6 tahun satu kali. Kemudian sekolah menengah 3 tahun satu kali seperti PMR, PT3, dia tidak begitu. Ya, tiap-tiap tahun ia akan membuat pentaksiran. Dan dewasa ini dia bukan semata-mata akademik sahaja, ia juga fokus kepada extracurricular areas, maksudnya di luar akademik. Jadi ia menggunakan satu sistem dipanggil PAJSK ataupun pentaksiran psikometrik aktiviti jasmani sukan co-curriculum. Begitu banyak, kita panggil English aspek, begitu banyak aspek. Jadi pentaksiran itu psikometrik. Psikometrik itu apa? Psikometrik ialah satu a scientifically developed tool. Tool itu macam satu kaedah yang telah develop secara saintifik. Dia telah created untuk measure kita, untuk mengukur psychological attributes dari segi psikologi. Attributes ialah nilai-nilai. Personality nombor 1. Personality maksudnya bahasa Melayu, personality juga ataupun perwatakannya. Ability maksudnya kebolehan pelajar itu. Attitudes, sikap pelajar itu. Dan intelligence kita tahu kepintaran pelajar itu. Okay? So ini adalah WASA. Not a centralized test. Tadi sudah saya sebut. Ia bukan satu ujian ataupun peperiksaan secara menyeluruh. Bukan. Okey, dia bukan. Sebab UPSR itu centralized. Secara menyeluruh, semua pelajar serentak menduduki peperiksaan dan setiap subjek itu soalannya adalah sama ataupun PT3 PMR. Tetapi WASA itu tidak, dia bukan centralized. Ia diadakan sekolah demi sekolah. Jadi sekolah itu menguasai bidang dia sendiri, kawalan, di bawah kawalan sekolah. Tetapi MO ialah Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM, English Ministry of Education, ia juga terlibat. Jadi ini bukan kata sekolah mengawal peperiksaan, perkembangan pelajar dan KPM tidak buat apa-apa. Tidak, KPM terlibat. Bagaimana KPM terlibat? KPM akan develop ataupun mengendalikan a question bank. Seperti bank kita simpan duit, tetapi ini adalah bank yang menyimpan soalan-soalan. Jadi Kementerian Pendidikan melibatkan diri dengan mengeluarkan soalan, banyak soalan. Okey, macam ada satu database begitu. Dan sekolah-sekolah akan sendiri membuat test paper ataupun kertas-kertas ujian dengan memilih soalan-soalan daripada bank soalan-soalan. Jadi Kementerian Pendidikan keluar banyak soalan. Kemudian setiap sekolah pilih soalan-soalan yang mereka rasa sesuai untuk sekolah mereka. Mereka mesti pilih dari soalan-soalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Schools select own exam dates within a predetermined time limit of frame. Jadi sekolah-sekolah diberi kuasa untuk menentukan bila peperiksaan akan berlaku untuk sekolah masing-masing. Jadi Kementerian Pendidikan tidak menentukan
bila peperiksaan diadakan. Kalau UPSR, PT3, PMR lain ataupun SPM ataupun MOET itu centralized. Itu di bawah kawalan 100% oleh KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka akan menentukan bila peperiksaan serentak peperiksaan. Tapi untuk WASA tidak. MOE ataupun KPM memberi kebebasan kepada setiap sekolah, dan setiap sekolah akan sendiri menentukan bila peperiksaan, tetapi predetermined time limit. Jadi maksudnya Kementerian Pendidikan Malaysia akan memberi tempoh masa. Okey, peperiksaan pada hujung tahun WASA mesti setiap sekolah mesti mengadakan contoh mulai 10 Oktober hingga 10 November. Masa inilah kamu pilihlah bila masa yang kamu ingin mengadakan peperiksaan untuk sekolah kamu. So, saya rasa ini baik dari segi kita melihat, sebab setiap sekolah mempunyai aktiviti-aktiviti ataupun co-curriculum atau akademik yang tidak yang berlainan kelajuannya. Mungkin sekolah ini belum habis lagi. Contohnya sekolah A belum habis lagi, guru-guru belum habis mengajar unit-unit yang sepatutnya mengajar. Contohnya dia beri kita masa itu mungkin contoh kalau MOE cakap ataupun KPM cakap, oh peperiksaan mesti diadakan pada 20 hari bulan Oktober. Ada sekolah-sekolah yang belum habis lagi unit. Jadi wah, kelam kabut, cepat-cepat mengajar, habiskan unit-unit supaya bersedia untuk peperiksaan. Jadi saya boleh melihat kebaikan dari segi sini. Jadi mungkin diberi 1 bulan. Dalam masa bulan itu sekolah sendiri menentukan. Mungkin ada sekolah yang awal sebab mereka sudah habis mengajar guru-guru mereka. Ada yang lewat sedikit sebab mungkin mereka belum habis mengajar kerana sekolah ada banyak kegiatan. Jadi ini saya tengok dari segi ini ada juga kebaikan. Kebaikannya ada di mana sekolah-sekolah jikalau belum habis lagi mengajar, contohnya mereka boleh menentukan dalam tempoh masa yang diberi, mereka boleh menentukan mungkin pada penghujung limit had masanya, tetapi tidak lebih daripada itu. Contohnya paling lewat 10 November, mungkin dia bermula pada 7 ataupun 6 hari bulan November supaya boleh habis sebelum masa yang ditentukan oleh KPM. Okay? Kemudian no identical test papers. Jadi oleh kerana atau oleh sebab KPM memberi soalan dan setiap sekolah pilih soalan yang mereka rasa mereka ingin menggunakan soalan. Sebab sebagaimana tadi saya telah sebut, KPM yang mengeluarkan soalan. Kita hanya pilih saya mau ini, sekolah kami pakai ini. Tapi soalannya memang dari KPM. KPM melibatkan diri secara terus. Hanya bukan semua orang mempunyai soalan yang sama. Mungkin sekolah A memilih nombor 1, 4 dan 9. Sekolah B mungkin pilih nombor 2, nombor 5, nombor 11 begitu. Jadi pada akhirnya kita akan melihat setiap sekolah mempunyai soalan yang berlainan, bukan identical. Tetapi soalan itu memang tahapnya sama dan soalan itu daripada KPM juga. All schools generate exam papers from the same database of question. Database di sini senanglah kita cakap bank. Semua sekolah pilih soalan dari bank, dari database. Database itu dari macam satu bakul. Pilihlah buah-buahan dari bakul itu juga. Okay? Exams given to students for the current year. Jadi
dia bukan centralized test. WASA itu bukan centralized, maksudnya dia bukan satu pemeriksaan untuk semua orang. Jadi dia bukan centralized, dan pemeriksaan WASA itu diberi kepada pelajar untuk tahun itu. Jadi kalau dia tingkatan 1, ujian pada tahun itu juga tingkatan 1. Kalau dia tingkatan 2 untuk tahun itu apa yang dia pelajari. Dia tidak bersama, dia berbeza dengan UPSR untuk 6 tahun. Biasanya darjah 4, 5, dan 6. Tetapi kita selalu cakap, 6 tahun UPSR 1 kali, maka untuk 6 tahun 1 kali ujian atau pemeriksaan. PT3, PMR samalah 3 tahun. Tapi ini tidak, ini tiap-tiap tahun. Oke? Dan saya juga boleh melihat memang UPSR, PMR, PT3 ada banyak kebaikan, tetapi saya tidak akan saya tidak akan berbincang, sebab memang ia bukan sistem terbaru. Saya hanya sebut sistem terbaru, dan saya meneliti dan memberitahu, berkongsi dengan kalian kebaikan yang saya melihat. Jadi kalau exam for the current year untuk tahun itu, ini contohnya dia belajar di darjah 4. Pemeriksaan itu berasaskan darjah 4. Kalau dia sudah sampai ke darjah 5, pemeriksaan itu sukatannya darjah 5 sahaja, tidak berkenaan dengan darjah 4 lagi. Jadi kebaikan yang saya boleh melihat di sini ialah jikalau dia darjah 4 dan dia menduduki pemeriksaan WASA untuk darjah 4. Apabila keputusan keluar, ibu bapa akan terus mengetahui untuk tahun itu sahaja. Rupa-rupanya anak saya sains tidak begitu baik, matematik belum menguasai, English lemah, tapi bahasa Melayu ataupun sains atau apa subjek yang lain, sangat baik. Jadi ibu bapa terus tahu. Jadi dia boleh buat persediaan untuk memperbaiki supaya waktu dia sampai ke darjah 5 dia sempat mungkin pada cuti sekolah ibu bapa menggunakan kaedah yang berbeza supaya anak mengulang kaji subjek-subjek yang lemah dengan apa cara yang ibu bapa rasa sesuai. Jadi waktu dia sampai ke darjah 5 memang dia sudah okey sedikit lah. Darjah 4 dia tahu, sebab masa cuti mungkin kita fokus kepada subjek yang lemah. So waktu dia sampai ke darjah 5 dan lebih mengetahui, lebih senang untuk dia meresap subjek yang dia lemah pada darjah 4. Kemudian darjah 5 ada WASA lagi. Penghujung tahun ibu bapa boleh lihat lagi. Sekarang English sudah ada baik sedikit, ada perkembangan. Kemudian matematik ada peningkatan, begitulah. Yang subjek yang drop itu mengambil langkah atau mengambil tindakan supaya anak boleh meningkatkan keputusan anak lagi lah. Dan kalau ibu bapa mengambil pada hari ibu bapa, mereka pergi mengambil kad laporan, setiap subjek ibu bapa akan melihat 2 markah yang berlainan. Satu markah itu kalau untuk keputusan dalam kad laporan itu, keputusannya keputusan itu anak dia diberi grade A, B, C, D, E, F. Dan dalam satu bahagian lagi ibu bapa akan melihat PBD, maksudnya pentaksiran bilik darjah, classroom based assessment, itu berasaskan TP 1 hingga TP 6. Jadi ibu bapa jangan salah faham. Jangan fikir anak dapat TP 6 maka anak mesti 90 markah ke atas atau 80 markah ke atas. Tidak berkenaan dengan markah, sebab itu di bawah grading A, B, C, D, E, F itu berasaskan semata-mata kertas pemeriksaannya.
Tetapi yang TP 1 hingga 6 lain, itu pentaksiran dalam bilik darjah PBD itu lain. So saya terangkan sini. Kalau pelajar itu, contohnya subjeknya English, dia dapat A. Pasti keputusan di kertas peperiksaan itu dia dapat peratus 82 hingga 100 markah. Dan pelajar itu keputusan kertas peperiksaannya cemerlang. Kalau contohnya sains dia dapat B, maka markah dalam kertas peperiksaannya ialah di antara 66 hingga 81. Pelajar ini dapat kepujian. Kalau dia dapat C 50 hingga 65, baik. Kalau dia dapat D 35 hingga 49, keputusan ujian secara menuliskan ujian akademik, dia dapat kita panggil memuaskan. Kalau dia dapat E, maksudnya 20 hingga 34 markah, tahap minimum. Masih kita senang kalau kita menyenangkan keadaan, kita cakap apa? Lulus. Tapi kalau dia dapat 0 ke 19, maka dia gagal. Oke? TP. Jadi ada sini A, B, C, D, E, F. Sini TP berapa? TP 6. Kalau dia dapat TP 6, maksudnya dalam subjek itu, contohnya sains, dia dapat TP 6. Maksudnya pelajar ini tahu maksudnya memahami. Dia tahu apa yang sedang berlaku dalam kelas semasa sains berlaku, sains diajar. Dia faham, dia boleh buat, dia beradab. Dia adalah kita panggil anak Mitali. Okay? Kalau dia dapat TP 5, maksudnya dia tahu apa yang sedang diajar, dia tahu apa yang dikehendaki. Oke, contohnya duduk dalam kumpulan dan berdiskusi, dia tahu. Dia boleh buat, dia beradab. Jadi kita kata dia beradab terpuji. Kalau dia dapat TP 4, dia tahu, faham, boleh buat, beradab juga. Kalau dia dapat TP 3, dia tahu, dia faham. TP 2 tahu, faham, boleh buat. So TP 4 tahu, faham, boleh buat, beradab. TP 3 tahu, faham, boleh buat. TP 2 tahu, faham. TP 1 maksudnya dia tahu, ataupun kita kata dia mula tahu sekeliling apa yang dikehendaki. Waktu cikgu mengajar, memberi arahan, dia tahu, ataupun dia mula tahu. Jadi dia cakap dia dapat TP 1. Jadi kita jangan salah faham. Oh, dia dapat TP 1 maksudnya dia gagal. Tidak berkenaan dengan markah peratusan, tidak. Dia berkenaan, ia adalah satu pentaksiran di mana guru-guru yang mengajar subjek itu sedang memerhatikan tindakan, gerak-geri, sikap, reaksi, dan adakah dia betul-betul memahami apa yang sedang berlaku? Adakah dia bekerja sama dengan guru-guru, atau ada dia bersendirian? Dia tidak mau berinteraksi. Itu dipanggil tahap TP. Jadi dia langsung tidak berkenaan dengan markah, sebab markah memang sudah diberi A sampai F. Kemudian TP itu lain. So saya hanya buat 3 di sini. TP 4 dia mempunyai adab, dia beradab, dan dia menunjukkan appropriate behavior. Maksudnya dia menunjukkan behavior, kelakuan. Dia menunjukkan kelakuan yang sesuai untuk keadaan semasa. Oke, dia boleh bekerja sama, dia ada reaksi, dia positive thinking, dia boleh berkomunikasi,
sikapnya baik, dia boleh menerima. Kalau dibawa berbincang dia boleh. Kalau diberi kerja kumpulan dia okey. Kalau dia dapat TP5, praiseworthy, maksudnya terpuji, dia mempunyai adab, dia menunjukkan kebolehan, talent in new situations. Jadi setiap kali kita mengajar sebagai guru, setiap kali kita akan memperkenalkan tema-tema yang baru, unit-unit yang baru, mata pelajaran, bukan mata pelajaran tetapi pelajaran ataupun new chapter, itu dipanggil situasi yang baru. Atau mungkin cikgu masuk ke dalam, kelas hari ini kita akan menonton satu video tentang contohnya industrialization, perindustrian. Jadi pelajar menonton video, ini satu perkara yang baru. Jadi cikgu boleh memerhatikan reaksi pelajar semasa mereka menonton. Mungkin selepas menonton, boleh duduk dalam kumpulan berbincang tentang apa yang mereka menonton, atau menulis sebagai report yang pendek. Sekolah rendah mungkin report yang pendek, ataupun berdiri dan membuat persembahan tentang apa yang kita menonton melalui video. Itu satu perkara yang baru. Jadi untuk orang yang mendapat TP5, dia boleh adaptasi, dia boleh menyesuaikan diri, dan dia menunjukkan bakat dalam situasi yang baru. TP6 exemplary manners, maksudnya cemerlang, adabnya cemerlang. Dia mempunyai kebolehan untuk menjadi seorang yang inovatif. Inovatif maksudnya dia boleh in English innovative. Innovative is perkara-perkara yang baru. Dia boleh menunjukkan minat, dia boleh menunjukkan penguasaan perkara-perkara yang baru diberi kepada dia. Exemplary performance. Performance maksudnya persembahannya dalam kelas cemerlang. Dia boleh menjadi seorang role model. Role model kita tahu lah, contoh atau teladan yang baik. Dan ini saya sudah buat penerangan. Oke, setakat ini sahaja tentang WASA untuk SK, SJKC, SJKT dan sekolah menengah kerajaan tingkatan 1 hingga 3 yang mesti menduduki peperiksaan setiap tahun. Oke, penghujung tahun, dan nama peperiksaan itu dipanggil WASA. Oke, kalau kita melihat tahap yang diberi sini, kalau kita tengok, bagi saya melihat ini semua, saya rasa sangat holistik, sangat komplit, sangat lengkap, di mana setiap gerak-geri, setiap reaksi sama sikap pelajar itu diambil kira, bukan semata-mata ujian sahaja, akademik sahaja. Kita boleh lihat, dia dilihat dari segi jasmani, pendidikan jasmani, sukan, co-curriculum. Jadi dia sangat lengkap, sangat, kita English panggil holistik, bahasa Melayu menggunakan holistik juga, lengkap dari setiap segi yang menyentuh. Jadi saya rasa sangat baik kalau pelajar diberi TP berapa. Dan di samping itu, pelajar mesti rajin belajar supaya boleh dapat grade yang baik. Dan WASA ini seperti tadi saya sebut, setiap tahun. Jadi ibu bapa ada masa untuk membuat persediaan sebelum dia masuk ke tahap yang lebih tinggi, ataupun masuk dari darjah 4 ke darjah 5 atau darjah 5 ke darjah 6. Memang ramai ibu bapa yang menyentuh UPSR 6 tahun, diberi satu centralized test, maksudnya satu peperiksaan untuk semua orang. Memang ada banyak ibu bapa yang meluahkan perasaan inilah. Tapi bagi saya akan bincang dengan kalian WASA sahaja, sebab ini adalah konten saya, dan saya tidak membuat sebarang persiapan untuk berbincang UPSR PT3 atau
PMR sebab itu bukan dalam konten saya. Okay, so sekali lagi saya rasa yang TP 1 hingga TP 6 band ini semua, saya rasa dia mempunyai juga kelebihannya. Okay, dan WASA itu memang dari segi akademik pun mempunyai kelebihan. Okay, so sekian, terima kasih. Sila beri saya like, share dan subscribe, dan video yang seterusnya saya akan subjek demi subjek. BI, BM, saya akan berbincang dengan kalian WASA formatnya. Oke, cara soalan-soalan dikendalikan. Oke, jadi sekian, terima kasih, sehingga kita berjumpa di video yang akan datang.